lailatin pada setiap malam ila sama'id dunya min ghairi tashbihi dengan arti apa ada tashbih sama sekali lahu. Yang mana tashbih tersebut binuzulil makhlukin. Tidak, berarti bukan dengan makna aradi. Wala tamsil dan juga tidak disamakan, tidak ada tamsil. Tamsil iaitu diumpamakan wala takyifin dan tidak ada kaifnya. Bal yusbituna ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantahuna fihi ilaihi. Jadi berhenti di situ sahaja. Iaitu apa ini Razi? Kenapa? Ini ada hadis. Dah. Cukup. Ini yang dilakukan oleh Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Wa yumirruna al-khabara as-sahiha al-warida bi dzikrihi ala zahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah. Iaitu apa? Dan mereka menjalankan hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada mereka dengan menyebut sesuai zahirnya dan mengembalikan ilmunya. Ini titik apa tahrirul halin nizak dalam masalah iaitu nuzul. Jadi masalah kalam dari As-Subuni ini iaitu dia meletakkan ilmu nuzul itu macam mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak meletakkan, jadi dia tak tahu, tak ada kaif lah. Itu maksud dia. Lalu man aqarra, Imam Az-Zahabi rahimahullah meninggal tahun 748. Dalam Siyar A'lamin Nubala apa dia kata? Man aqarra bidzalika, barang siapa yang menetapkan atau berikrarkan bidzalika dengan perkara tersebut tasdiqan, dengan membenarkan li kitabillahi sesuai yang telah datang daripada Al-Quran wali ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okay, ini adik-adik Majlis Taklim Mano kena belajar kalau isim ghairu munsharif memang dia dibaca jar tandanya dengan fathah. Wa jurra bil fathati ma la yansharif. Tapi contoh dia marartu bi Ahmada. Akan tetapi apabila dia menjadi mudhaf, bukan mudhaf ilaih tapi jadi mudhaf, maka dia radif, maka dia jadi normal. Contoh dia marartu bi ahmadikum. Boleh faham? So wali ahadisi Rasulillah, kerana wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf au yaku ba'da al-radif, selagi tidak dijadikan mudhaf atau dia itu jatuh setelah al. Kalau dalam keadaan macam tu maka tanwinkan maksud dia, maka dia jadi normal kembali. Wali ahadithi, kenapa? Ahadis ini adalah merupakan sigat jamak. Sigat jamak pula. Sigat muntahal jumuk seperti sarawil yang dimulhaqkan kepada dua wazan iaitu mafa'il, 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 mafahim, masajid, mafahim, apa ahadis, sarawil. Ini adalah sigat muntahal jumuk. Maka dia isim ghairu munsharif. So dia patutnya dibaca li ahaditha. Tapi kerana dia jadi mudhaf, maka wali ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka soalan dia sekarang ini adalah khata' sya'i'. Kesalahan yang banyak berlaku terutamanya di kalangan orang Melayu di Malaysia ini. Di Indonesia sebahagian daerah. Kalau pondok tak terjadi. Iaitu niat puasa Ramadan. Nawaitu sawma ghadin an adai fardis syahri ramadhani ke ramadhana. Itu persoalan. Yang betul nawaitu sawma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dibaca ni bukan nah. Yang ada dalam upin-upin tu salah lah. Bukan salah upin-upin. Siapa yang buat skrip tu, dia salah. So, kenapa salah? Kerana Ramadhani itu menjadi mudhaf. Mudhafnya di mana? Nawaitu aku berpuasa. Niat ingsun kalau bahasa Jawa. Piramli tu. Sauma ghadin, puasa pada hari esok. An adai fardhi. An untuk an huruf jar bila ketemu dengan nawaitu. Sauma,
Iaitu apa? An adai menunaikan fardhi kefarduan syahri bulannya Ramadhani dia jadi mudhaf ilaih dan dia pun wahwa mudhaf. So dia jadi mudhaf. An adai fardhi syahri Ramadhani lah sebab dia jadi mudhaf. Malam yudhaf au yaqbada ar-radf. Ramadhani hadhihi sanati baru menjadi mudhaf ilaih tak menjadi mudhaf. Hadhihi sanati. Kalau ustaz saya nak jadikan dia mudhaf ilaih tak jadi mudhaf dah. Boleh. Tapi kena baca macam ni lah. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Dia kena baca mansub. Kenapa dia menjadi sorof pada tahun ini? Tapi ini nanti ada masalah. Kita panggil dalam ilmu nahwu adalah jumlah dia muaqqadah. Pada puasa pada fardu menunaikan fardu bulan Ramadan di dalam tahun ini lillahi ta'ala. Bukan tak boleh, tapi hadhihi sanata. So kalau syahrul Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala salah. Itu salah. Secara nahwu salah. So bagi adik-adik yang dah faham ilmu nahwu ni, so harap tahun depan dah tak ada dah orang buat salah untuk doa, untuk niat puasa. Okey. Jadi sama dengan ni, wali ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bihi dan dia beriman dengannya mufawwidhan ma'nahu dalam keadaan menyerahkan maknanya ilallahi wa rasulihi kepada Allah dan Rasulnya. Walam yakhud fit ta'wili dan dia jangan berenang atau masuk atau terjun dalam takwilnya. Wala ammaqa fahuwal muslimul muttaba'. Dan tidak membicarakannya, tidak masuk dalam takwil dan juga tidak membicarakan dia secara mendalam, maka dia adalah Muslim yang ittiba'. Okey. Beliau juga berkata, iaitu Imam Az-Zahabi kata lagi, faqauluna fi dzalika wa babihi al-iqrar wal imrar wat tafwid ma'nahu ila qailihi as-sadiq al-ma'sum. Iaitu ucapan kami dalam masalah tersebut dan babnya adalah dalam bab takwil tafwid ini adalah berikrar dan menjalankan ayat-ayat mutasyabihat tadi dan menyerahkan maknanya kepada yang berfirman atau yang bersabda tadi as-sadiqi al-ma'sum, iaitu Allah lah iaitu Rasulullah SAW hadis tadi kepada Rasulullah ila qailihi kepada Rasulullah SAW yang mengucapkan as-sadiqil ma'sum. Maaf, okey. Ini maksud dia hadis seperti hadis nuzul dan lain-lain. Imam Al-Baihaqi rahimahullah meninggal tahun 458. Wa ashabul hadisi fima warada bihi al-kitab wa sunnah min amsali hadha wa lam yatakallam ahadun min as-sahabati wat tabi'in fi ta'wilihi ala qismaini minhum man ala qismaini minhum man qabilahu, betul kan? Man qabilahu, okey, man qabilahu wa amana bihi, iaitu termasuk darinya orang yang menerimanya dan beriman dengannya. Walam yu'awwilhu, tapi dia tidak mentakwilkannya. Wa wakkala ilmahu ilallah, dan wakilkan pengetahuannya kepada Allah SWT. Wa nafa al-kaifiyata wa tashbiha, dan menafikan kaif dan tashbih anhu daripada Allah SWT. Wa minhum, dan termasuk darinya man qabilahu, orang yang menerimanya. Wa amana bihi, dan beriman dengannya. Wa hamalahu ala wajhin yasihhu istimalahu, dan menanggungkan pada jalan atau wajah jalan yasihu yang sah istimaluhu menggunakannya fil lughati dalam bahasa, wala yunaqidu tauhida, dan tidak iaitu dan tidak berlawanan dengan tauhid. Boleh buka dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah karangan Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Okey. Lepas tu Imamul Haramain, apa dia kata?
wa dhahaba a'immatus salafi ila al-inkifafi an ta'wil wa ijra'i adh-dhawahiri ala mawaridiha wa tafwidi ma'aniha ila Rabbi Ta'ala. Iaitu ulama atau para imam-imam salaf telah memilih untuk inkifaf, iaitu apa? Menahan diri. Inkifaf, kafun, dari perkataan kafun. Kafu syai', iaitu menahan sesuatu, tahan. Kan kafun kan, ini dia panggil dalam bahasa macam mana dia boleh mushtaqkan bahasa, istiqaqkan bahasa. So kalau orang yang belajar ilmu lughah dia akan tahu. Jadi inkifaf itu menahan, an ta'wili daripada ta'wil, wa ijra'iz zawahiri, dan memberlakukan zahirnya, iaitu dia melakukan zahirnya ala mawaridiha, sesuai dengan yang datang, wa tafwidi ma'aniha, dan menyerahkan maknanya ila Rabbi, kepada Tuhan Allah Ta'ala. Nampak tu? Ini jelas. So apa yang kita nak pertikaikan lagi permasalahan dengan, iaitu permasalahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takwil ini. Okey, apa takwil ini? Jelas ini mazhab salaf. Yang ke-11 as-sam'ani. Qad bayyana madhhab ahli sunnati fil istiwa'i wa huwa annahu nu'minu. Ya. Sekejap ya, pasang cek. Okey, tak ada. Okey. Madhhab ahli sunnati fil istiwa'i, iaitu telah kami jelaskan madhhab ahli sunnah dalam bab istiwa, wa huwa annahu nu'minu, bahawa dia adalah yang kami berimankan dengannya, wa nakilu ilmahu ila Allah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala, min ghairi ta'wilin wala tafsirin, dengan tanpa ada ta'wil dan tanpa ada tafsir. Lalu Imam Baghawi meninggal tahun 516 berkata, wa amma ahlus sunnati fayaquluna al-istiwa 'alal arsy sifatun lillahi ta'ala bila kaifin yajibu 'ala ar-rajuli al-imanu bihi wa yakillu al-'ilma fihi ila Allah azza wa jalla, tetap menyerahkan ilmu atau maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadi Iyad, wa dhahaba katsirun minas salafi ila al-wuqufi huna wa la yaziduna wa yusallimuna wa yakilluna ilma dhalika ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika qalu fi kulli ma jaa min mislihi minal mutasyabih. Iaitu apa? Kebanyakan ulama dari kalangan salaf telah memilih untuk tawakuf, berhenti, guna di sini. Wala yaziduna, dan tidak menambah, wa yusallimuna, dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika, dan begitu juga mereka berkata, iaitu ulama salaf, fi kulli ma jaa, pada segala apa yang telah datang, min mislihi, datang daripadanya, minal mutasyabih, daripada ayat-ayat mutasyabihat. Boleh buka dalam kitab Masyarikul Anwar. Kitab Masyarikul Anwar ni kitab hadis yang dikumpul oleh Imam Al-Qadi Iyad As-Sabti, ulama besar di Maghribi. Okey, yang ke-14 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk para guru di kalangan Thaifatis Sufiyah. Apa dia kata? Wa ma ushkila min dzalika, dan perkara atau ada pun perkara yang dimuskilkan daripada perkara tersebut. Pembahasan dia tentang ayat sifat mutasyabihat tadi, wajaba isbatuhu lafzan, wajib menetapkannya, mengisbatkannya secara lafaz, wa tarkut ta'arudi li ma'nahu, dan meninggalkan untuk menyinggung atau melihat maknanya, wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan kita mengembalikan ilmunya kepada yang zat yang mengucapkannya, iaitu Allah dan Rasul. Okey, Ismail At-Taimi Al-Asbahani meninggal tahun 535 Hijriah. Wa min madhhabi ahli sunnati anna kullama sami'ahu al-mar'u minal athari mimma lam yablughu aqluhu nahul hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam ala suratihi wa ashbahi nahwa hadisi wa ashbahu dzalika
Boleh, tergantunglah wawu tu atafkan kepada mana. Fa'alaihi wa ashbahu dhalika fa'alaihi at-taslimu wa tasdiqu wa tafwidu wa ridha wa la yatasarrafu fi syai'in minha bi ra'yihi wa hawahu man fassara min dhalika syai'an bi ra'yihi wa huwa akhta'a wa dhalla. Iaitu termasuk daripada mazhab ahli sunnah, iaitu segala apa yang didengarkan seseorang itu daripada asal yang mana tidak sampai akal untuk memahaminya. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah telah mencipta Nabi Adam atas gambarannya. Nya tu ke mana? Ni. Okey. Wa ashbau zalika, dan yang menyerupai perkara tersebut. Fa alaihi at-taslim, maka wajib atasnya untuk menyerahkannya dan membenarkannya dan menyerahkan maknanya, warida dan ridha, dan dia tidak boleh tasarruf pada sesuatu pun daripada hadis tadi bi ra'yihi, dengan akal dia, bi ra'yihi dengan pandangan dia, wa hawahu, dan juga hawa nafsu dia. Man fassara min dzalika syai'an, barang siapa yang mentafsir dari perkara tersebut sesuatu bi ra'yihi, dengan pendapat dia sendiri, wa hawahu, dan hawa nafsu dia, akhta'a, maka dia telah salah, wa dhalla, dan dia telah sesat. Okey. Walaisa Ibnu Salah walaisa al-bahthu anhu min sya'nina bal nakillu ilma tafsilihi ila Allah tabaraka wa ta'ala wa nasrifu anil khawdi fihi qulubana wa alsinatana fahadha wa nahwuhu an a'immatil fatwa wa as-sawabu fi dhalika wa huwa sabilus salafil ummat wa a'immatul madhahibil mu'tabarati wa akabirul fuqaha'is salihin. Maksud dia apa? Pembahasan itu bukan urusan kami. Pembahasan ini bukan urusan kami. Malah kami menyerahkan maknanya secara tafsil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling atau menolak atau berpaling daripada untuk terjun dan berenang di dalam pembahasan ini yang ada dalam hati kita dan juga lidah kita. Fahadha wa nahuhu. Adapun ini dan samanya datang dari para imam-imam fatwa, inilah yang benar fi dzalika, iaitu inilah jalan ulama salaful ummat wa a'immatul madhahibil mu'tabarah, dan para imam mazhab-mazhab yang muktabar, dan kebanyakan atau pembesar-pembesar para fuqaha, dan juga orang-orang yang soleh. Ibnu Qudamah meninggal tahun 620 Hijriah. Wa ma ushkila min tilkal ayati wal ahadits wajaba itsbatuhu lafdhan wa tarku ta'arrudi li ma'nahu wa naruddu ilmahu ila qailihi wa naj'alu 'uhdatahu ala naqilihi. Iaitu apa yang diiskalkan daripada ayat-ayat dan hadis tadi, wajib untuk mengisbatkannya secara lafaz dan meninggalkan ta'arud, iaitu meninggalkan menyinggung maknanya, dan kembalikan ilmunya kepada yang berbicaranya, pengucapnya, maaf. Wa naj'alu 'uhdatahu, dan menjadikan tanggungjawab tersebut ala naqidihi, kepada yang menukilkannya. Ini jelas takwil, semua ni takwil. Ini semua takwil. Kalau masih menolak kata tafwid ini adalah sesat, maka cuba baca semua. Terus beliau juga berkata, amiruha kama ja'at wa raddu ilmaha ila qailiha wa ma'naha ila al-mutakallim biha. Okey. Lepas tu Imam An-Nawawi rahimahullah, ikhtalafu fi ayatus sifati wa akhbariha. Ini yang saya kata. Imam Nawawi ini guru kepada Imam atau Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri. Guru dia sendiri. Imam Nawawi. So kenapa mereka tidak mau mengambil pendapat Imam Nawawi dalam bab ini? Kalau Ibnu Hajar ada yang kata, lepas saya sebut tentang kitab takliqat yang saya sebut tu, kesesatan Ibnu Hajar menurut golongan Wahabi Salafi, lalu mereka kata, yalah, dia bukannya maksum, dia boleh salah. Lebih-lebih lagi dia sudah mutaakhir. Okey, sekarang macam mana dengan Imam Nawawi yang mana dia ni guru kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri? Memang dia boleh salah, kita tak tolak. Tapi kita kena tahu bahawa Ibn Taymiyah juga boleh salah tak? Boleh salah juga. So, kita kembali.
apakah ketika kita memilih untuk menyesatkan tafwid, berarti otomatik kita akan menyesatkan kebanyakan ulama-ulama besar sebagai khiyarul ummah. Berbeza dengan kita menolak Ibnu Taimiyah dalam bab ini sahaja, misalnya, atau bab-bab yang dia problem lah. Kita menolak dia, kita tolak dia, tapi dia bukanlah satu tokoh yang semua ulama gunakan. Bahkan ulama banyak yang mentahdirkannya. Menolak dia dalam banyak hal. Ini adalah berbeza. Boleh nampak? So kita tak boleh taksub. Kerana apa? Dalam bab tafwid ini, majoriti, berapa ulama ni yang saya sebut? Ini dah nombor 18. Ini akan terus. Angka dia akan naik. Dan angka naik itu bukan ala sabil hasun. Maka dia masih boleh bertambah. Okey. Imam Nawawi rahimahullah meninggal tahun 676. Dia kata, ikhtalafu fi ayat sifat wa akhbariha. Hal yukhadu fiha bita'wil amla. Jadi ulama berbeza pendapat tentang ayat-ayat sifat dan khabar-khabar. Apakah boleh kita terjun dalam takwilnya atau tidak? Faqala qailun, iaitu apa? Tuta'awwalu ala ma yaliqu biha. Ayat-ayat tadi ditakwil sesuai dengan apa yang patut dengannya. Wa hadza ashharul madhhabina lil mutakallimin. Ini adalah pendapat atau mazhab yang paling masyhur di kalangan mutakallimin. Wa akharun, pendapat ulama yang lain, la tuta'awwalu biha bal yumsaku ala kalami fi maknaha. Tidak boleh ditakwil, malah dipegang kalam tersebut sesuai dengan maknanya. Dan diwakilkan atau dikembalikan ilmuha ilallah ta'ala. Ilmunya kepada Allah Ta'ala. Wa ya'taqidu ma'adzalika tanzihallahi ta'ala. Dan itikad berserta dengan perkara tersebut mensucikan Allah SWT. Wa antifa'a sifatil hadisi anhu. Dan menafikan sifat yang baru daripadanya. Fayuqalu masalan. Nu'minu bi anna ar-Rahmanu ala arsyistahu. Aku beriman bahawa sesungguhnya Allah itu berada pada alal arsy, pada atas arasy istiwa. Dia beristiwa. Wala na'lamu haqiqata makna dzalika. Ini tahriru mahal tafwid tersebut. Iaitu apa? Kita tidak tahu hakikat makna perkara tersebut. Wal murad bihi, dan apa yang dimaksud dengannya. Ma'a anna, serta sesungguhnya kita nak takidu beriktikad anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang merupainya sesuatu apapun. Wa annahu munazzahun anil hululi, bahawa sungguhnya dia dibersihkan daripada hulul. Wasamatil hawadisi, apa-apa tanda perkara yang baru. Wa hadhihi tariqatus salaf, dan inilah jalan ulama salaf. Au jamahiruhum, atau kebanyakan mereka, wahya aslam, dan ini yang lebih aslam. Okay, lanjut sikit. Ibnu Rajab nomor 19. Falihadza ittafaqa as-salafus salih ala imrari hadhihi nusus kama ja'at min ghairi ziyadatin wala naqsin wa ma ushkila fahmuhu minha wa qasul aqli an idrakihi wukila ila alimihi. Oleh sebab ini para salafus salih bersepakat untuk menjalankan nas-nas tersebut seperti apa yang telah datang dengan tanpa penambahan dan tanpa pengurangan. Dan apa yang dimuskilkan kefahamannya daripadanya adalah, dan akal ini cetek untuk memahaminya, untuk menerimanya, maka diwakilkan perkara tersebut kepada yang maha mengetahui tentang perkara ini. Ibnu Katsir, falin nasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan laisa hadza mawdi'a bastiha wa innama nasluku fi hadzal maqami madhhab as-salaf as-salih ومالك والأوزائي والثوري والليثي بن سعيد والشافعي وأحمد وإسحاق الراهويه وغيره من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تقييد ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبه شيء من خلقه. Yaitu apa? Termasuk di kalangan ulama atau di kalangan manusia ini, dalam hal maqam ini adalah terdapat banyak pendapat, sangat. Laisa hadza, dan ini bukanlah tempat untuk menerangkan satu persatu daripadanya. Wa innama nasluku, hanya sahaja kami berjalan pada masalah ini, pada maqam ini sesuai dengan pendapat mazhab ulama salafus salih,
Imam Malik, Auza'i, Sauri dan Lais dan Ibnu Sa'id ila akhirih. Daripada imam-imam yang muslimin dahulu dan yang baru, iaitu menjalankannya sesuai dengan yang telah datang dengan tanpa ada takyif dan tashbih dan ta'til. Dan zahir yang terlintas di dalam azhan orang-orang yang melakukan tashbih itu semua dinafikan daripada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyerupai suatu apapun di kalangan makhluknya. Hadirin wa hadirat semua ni jelas. Lalu Imam Al-Iji ni tak perlulah saya baca, boleh baca sendiri. Imam Al-Iji, fatu awwalu dhawahiru imma ijmalan wa yufawwadu tafsiluha ila Allah kama huwa ra'yu man yaqifu ala ila Allah wa alaihi aktsarus salaf. Okey, ni semua boleh baca. Imam Syatibi juga sama. Dalam muwafaqat wahida salakal awwaluna fiha maslakat taslim wa tarkal khawda fi ma'aniha. Okey. Lalu Ibnu Khaldun boleh bacalah. Waliuddin Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani dia dah jelas lah, semua dah tahu. Lalu ni Mirfatul Mafatih, Aksarus Salaf di Adami Zuhuri Ahli Bidah ni boleh baca juga. Ibnu Adil Al-Hambali, ulama bermazhab Hanbal, boleh kata fa amma anna al-yada ma hiya wa ma haqiqatuha faqad fawatna ma'rifataha ila Allah taala wa hadhihi tariqatus salaf. Ni ulama Hanbali sendiri yang berpendapat. Abdul Razak Ar-Rat'ani Al-Hambali juga sama. Wa qa'idatu madhhabi imamina fi hadzal babi ittiba'us salafi as-salih. Fama ta'awwaluhu ta'awwalnahu wa ma sakatu anhu sakatna anhu mufawwidina ilmahu ila qa'ili. Okey, boleh lompat lagi. Kamal Ibnu Humam, Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Amir Al-Halabi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Mula Ali Qari dalam Mirqatul Mafatih, lalu Ahmad Al-Bayadi Ar-Rumi, As-Safarani Al-Hambali, Mur'i Al-Karmi Al-Hambali, Khatib As-Subki, wa amma salafu wal khalafu fa innahum mujma'una ala subuti sifati Allah Ta'ala al-warida ila Al-Alusi. Lepas tu Ahmad bin Abdullah Al-Mirdawi, Ahmad bin Muhammad As-Sawi, Imam As-Sawi. Okey, Imam Ibn Taymiyah. Okey. Last kali kita berhenti kat Ibn Taymiyah. Ini yang penting. So ini adalah nama-nama ulama yang melakukan tafwid, yang jelas-jelas di-explain definisi tafwid dan dilakukan. Lalu termasuk di kalangan mereka yang nombor 40 adalah Imam Ibn Taymiyah rahimahullah sendiri yang meninggal tahun 728. Apa dia kata? Okey. Ini diambil dalam Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah. I'tiqaduna fiha wa fil ayil waridah fis sifati anna naqbaluha. Naqbaluha, menerima. Wala nuharrifuha, tidak mentahrifnya. Wala nukayyifuha, tidak mengkaifkannya. Wala nu'attiluha, tidak mentaktilkannya. Wala nata'awwaluha, dan tidak menjadikan ia takwil. Wa 'alal uquli la nahmiluha, bagi akal ini tak dapat menanggungkannya. Wa bi sifatil khalqi la nushbihuha, dan atas sifat makhluk tidak kami tasbihkannya. Wala na'malu ra'yana, dan kita tidak mengamalkan sesuai dengan pendapat kita. Wa fikrana, dan pemikiran kita fiha, dalam masalah ini. Wala nazidu 'alaiha, dan kami tidak menambahkan atasnya. Wala nanqusu minha, dan kami tidak mengurangkan daripadanya. Bal nu'minu biha, malah kami beriman dengannya. Wa naqilu ilmaha, dan menyerahkan ilmunya ila alimiha, kepada yang mengetahuinya. Kama fa'ala dzalika as-salaf, seperti apa yang telah dilakukan perkara tersebut ulama salafus salih. Wa hum al-qudwatu lana fi kulli ilmin, mereka adalah panutan kita pada segala ilmu. Jelas. Ini jelas.
dia dah sebut dah yang dia akan meletakkan ilmunya kepada alimiha. Jadi dia tidak tahu. Ini. Wala na'mal ra'yana wa fikrana fiha wala nazidu 'alaiha wala nanqusu minha. Bal nu'minu biha wa nakilu 'ilmaha ila a'limiha kama fa'ala dzalika salafus salih. Okey. Ini adalah sama dengan makna tafwid. Ini menunjukkan apa dikatakan oleh Ustaz Nurul Hidayat. Ini menunjukkan bahawa Imam Ibn Taymiyah yang terkenal sangat anti tafwid ternyata masih tidak kukuh dan bahkan mengakui tafwid. Mengakui. Dan ini sangat berbeza dengan tuduhan beliau kepada ahli tafwid. Ini berbeza dengan tuduhan beliau. Jadi beliau ada kitab Dar'ut Ta'arud. Kitab ni saya dah khatam waktu di Morocco. Saya baca sebab termasuk daripada tesis master saya. Banyak mengulas daripada kitab Dar'ut Ta'arud. Sekejap ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi contoh dia, Dar'ut Ta'arud ni kitab yang saya jadikan panduan dulu waktu baca di Morocco. Ini kitab yang saya baca. Dalam kitab ini Imam Ibn Taymiyah memilih untuk mengarangnya untuk mengrad Syekh iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lepas tu ini yang kitab baru sampai semalam, alhamdulillah, Bayanut Talbisil Jahmiyah fi Ta'sis Bid'ahim Al-Kalamiyah. Ini adalah ketika beliau mengrad masalah ta'wil dan lain-lain lah. Ini adalah yang ada dalam kitab Bayanut Talbis Al-Jahmiyah. Yang ini saya belum baca habis. Kerana sebelum ni saya pakai Taba'ah Radi'ah. Yang kedua pakai PDF sakit mata. Dan sekarang dah sampai, insya-Allah boleh baca. Tapi dia 10 jilid lah. Sebab Dar'ut Ta'arud ini hanya 4 jilid. Tapi saya suka Dar'ut Ta'arud ni sebab apa? Sebab terlihat bahawa Imam Ibn Taymiyah sendiri adalah menggunakan banyak hujah-hujah ulama ilmu kalam, juga membahas tentang falsafah. Ini kehebatan Ibn Taymiyah. Tapi itulah apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Jadi dia memiliki di Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, dia seolah-olah menerima tafwid. Lalu di dalam Dar'ut Ta'arud apa dia kata? Fatabayyana anna qaula ahli tafwidi alladzina yaz'umuna annahum muttabi'una lisunnati was-salafi min syarri aqwalil bid'ah ahlil bid'ah wal ilhad. Iaitu apa? Maka jelaslah bahawa sesungguhnya ucapan ahli tafwid yang mana mereka menyangka bahawa mereka itu adalah pengikut kepada sunnah dan salaf, hakikatnya mereka adalah min syarri aqwalil ahlil bid'ah, adalah termasuk daripada seburuk-buruknya ucapan ahlil bid'ah wal ilhad, bukan tidak selari wal ilhad, iaitu dan golongan etis sampai macam tu. Ini adalah apa yang Imam Ibn Taymiyah tuduhkan kepada golongan tafwid. Berarti seperti saya kata, dia adalah terjadi ta'arud. Jadi ta'arud. Cuma Imam Ibn Taymiyah seperti yang dipilih oleh guru saya dan saya sepakat dengannya dan disebut dalam Najmul Muhtadi, di akhir hayatnya dia bertaubat seperti yang ada dalam manuskrip dan disebut dalam kitab Najmul Muhtadi. InsyaAllah kalau ada sempat nanti kita baca kitab tersebut. Itu yang menunjukkan bahawa dia bertaubat. Tapi ini berbeza dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kerana apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada yang kata, Ustaz, ni Muhammad bin Abdul Wahab sendiri kata hadza buhtanun, subhanaka hadza buhtanun hazim. Ini adalah suatu fitnah yang mana dia mengkafirkan yang lain dan lain-lain. Maka menurut saya dia terjadi mungkin dia memang mengkafirkan beberapa ulama, mengkafirkan orang yang bertawasul, mengkafirkan orang yang pergi kubur dan lain-lain. Tapi ketika dia diserang dengan berbagai hujah ketika itu dan tidak dapat jawab, maka dia jawab bahawa ini adalah fitnah belaka. Itu ada kemungkinan. Tapi kita tak boleh judge sebab tak sampai kepada kita, tak ada buktilah, tak dapat nak buktikan. Hanya sahaja yang pasti dalam kitab Ad-Durrar Sunniyah
dalam kitab tersebut jelas Muhammad bin Abdul Wahhab jelas-jelas mengkafirkan banyak ulama-ulama yang melakukan istighasah dan tawasul yang tak perlu saya uraikan kerana perkara itu telah saya uraikan dalam beberapa video yang lalu. Okey. Lalu apa disebut oleh Imam Ibn Utsaimin? Dia berkata lagi, at-tafwidu min syarri aqwali ahli al-bid'ah wa idza ta'ammaltahu wajadtahu takdziban lil Qur'ani wa tajhilan lir Rasul. Tafwid adalah termasuk seburuk-buruknya ucapan ahli bid'ah. Kalau engkau mengangan-angankannya, maka nescaya engkau wajadtahu takdziban, bahawa orang tersebut, engkau menemui orang tersebut adalah mendustakan Al-Quran wa tajhilan lir Rasul, dan seolah-olah menganggap bahawa Rasulullah SAW itu adalah jahil atau membodohkan Rasulullah, maksud dia. Ini adalah kata-kata Imam Ibn Utsaimin. Lalu ulama yang mengikuti tafwid makna dituduh melakukan tuduhan bodoh kepada salaf kerana mereka tidak tahu mahu masuk membahas lebih jauh sifat-sifat mutasyabihat. Tetapi justru itulah mazhab salaf yang sesungguhnya. Boleh tengok dengan nukilan-nukilan, iaitu dengan nukilan-nukilan di atas, kita menjadi maklum bahawa ulama Hambali atau Athariyah pun sama akidahnya dengan ulama Al-Sunnah wal Jamaah dan Maturidiyah. Berarti mazhab Hambali yang majoriti sama sahaja akidah dia. Tidak ada perbezaan. Dan saya akan menukilkan satu lagi pengakuan ulama Hambali yang juga mengikuti tafwid. Cuba kita lihat Ahmad bin Hamdan Al-Hambali. Wala nata'awwalu dzalika wala nufassiru wala nukayyif wala natawahhamuhu wala nu'ayyinuhu wala nu'attiluhu wala nukadzibuhu bal nakilu ilmahu ila Allah wa najzimu binafi tashbihi wa tajsimi wa kulli naqsin. Ini. Okey. Lalu sekarang pembahasan masuk pada pembahasan berikutnya, iaitu tentang pembahasan larangan untuk menterjemah ayat hadis, ayat atau hadis sifat. Ini kan sekarang paling heboh. Kalau tafwid berarti tak tahu makna dia. Kalau tak tahu makna dia, tak bolehlah terjemahkan. Ini maksud dia. Kalau tahu makna dia, akhirnya terjemahkan. Jadi ini paradoks ataupun permasalahan yang kita iskalkan dalam beberapa tafsir Al-Quran dan juga terjemahan hadis. Ini yang bahaya ni. Kalau nak terjemah hadis, tak ada ilmu, takut salah terjemah. Contoh dia, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Bolehkah kita terjemahkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala atau Ar-Rahman, iaitu Allah atas arash dia telah bersila lendik? Boleh ke tak boleh? Itu jelas-jelas bahawa terjemahan yang batil yang tidak boleh diterima. Okey, oleh sebab itu muallif ataupun Ustaz Nur Hidayat menjelaskan, terjemah adalah memperjelaskan ucapan dengan ucapan lain, baik satu bahasa atau dengan bahasa lain, atau memperjelaskan suatu bahasa dengan bahasa lain. Sedangkan terjemah Al-Quran dibahagi menjadi dua, iaitu terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah tafsiriyah. Terjemah harfiah hukumnya terlarang, sedangkan terjemah maknawiyah tafsiriyah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dia tetap kena rujuk tafsir lah. Dan di antara syaratnya adalah yang diterjemahkan bukan ayat atau hadis mutasyabihat. Jadi ayat hadis dan mutasyabihat sepatutnya apa? Seperti ulama dulu, dia menetapkan yad sahaja. Dia menetapkan istiwa sahaja. Dia tidak menterjemahkannya. Oleh kerana itu, ditetapkan dalam ilmu mustalah hadis bahawa riwayat bil makna tidak boleh dilakukan pada mutasyabihat termasuk sifat-sifat Allah. Kerana apa? Kerana dia tak tahu makna. Tak macam mana riwayat bil makna. Itu. Berkaitan larangan menterjemah ayat sifat, Ibn Suraj berkata, meninggal tahun 306. I'tiqaduna fihi wa fil ayil mutasyabih fil Qur'ani an naqbalaha wa la naruddaha wa la nata'awwalaha bi ta'wilil mukhalifina wa la nahmilaha ala tashbihil musyabbihina wa la nutarjima an sifatihi bil lughatin ghairil arabiyyati wa nusallima al khabara as-dhahira wal ayata adh-dhahira tanzilaha. Itu jelas. Perlu ke saya terjemahkan? Tak perlu kan? Jadi jelas, iaitu tidak boleh wala nutarjim. Kami tidak menterjemahkannya an sifatihi bil lughatin ghairil arabiyyah. Cuma saya sebut sekarang lah.
Mungkin tidak dipilih atau ini bukan mazhab Ustaz Hidayat. Cuma ini terdapat pembahasan dalam Imam Syahrastani dalam Al-Milal wa Nihal, yang mana barang siapa menterjemahkan ayat sifat mutasyabihat, maka menurut sebagian ulama dilarang. Jadi masa seolah-olah masih ada ulama yang menghargai. Lepas tu, tapi kalau dia membaca ayat yadullahi fawqa aydihim atau lainnya, lalu menggerak-gerakkan tangan dia, berarti dia memberi maknalah tangan tersebut sebagai anggota, maka dia boleh dihukum sesat. Dalam bab ini. Itu dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Lalu yang menariknya ulama, jadi kalau yang saya baca, jadi ulama membahas kalau terjemahan tersebut memang memiliki madlul yang sama dalam bahasa Arab, ini mungkin diperbolehkan. Contoh dia apa? Yad. Yadullahi fawqa aydihim. Yad ini apa? Ada yang kata ditakwil, iaitu yadullahi fawqa aydihim ditakwil dengan kudrah. Iaitu apa? Contoh dia, Melaka telah jatuh di tangan Portugis. Tangan ini diterjemah kepada yad memiliki madlul yang sama. Contoh dia yadullahi fawqa aydihim. Iaitu apa? Kekuasaan Allah lebih tinggi dari kekuasaan mereka. Iaitu Melaka telah jatuh di tangan Portugis. Maksudnya Melaka telah jatuh di bawah kekuasaan Portugis. Sama, memiliki madlul. Menurut sebahagian pendapat, maka itu boleh. Tapi kalau tidak ada madlulnya, tidak ada persamaannya, maka tak boleh. Contoh dia istiwa. Istiwa nak letak apa? Sila lendik. Boleh ke tak? Tak boleh. Kerana apa? Bersila dengan diletakkan pada makna istiwa, jelas-jelas melakukan tashbih. Yang tidak dapat tidak boleh diakur lagi. Sebab itu ditolak. Okey. Ma wasafallahu tabaraka wa ta'ala bihi nafsahu fi kitabihi fa qira'atuhu tafsiruhu laisa li ahadin an yufassirahu bil arabiyyati wala bil farisiyah. Imam Sufyan bin Uyainah kata, iaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan zatnya sendiri dalam Al-Quran, maka membacanya adalah tafsiran. Tidak ada seorang pun boleh mentafsirkannya dengan bahasa Arab dan tidak juga dengan Farisiyah. Ini dalil mengatakan tidak boleh menterjemah. Contoh misalnya yad, ini maklum. Kita lompat sikit. Maklum menurut zahir atau hakikat bahasanya. Lalu apa yang menghalang-halangi untuk diterjemah? Jawapannya tiada lain kerana makna atau ayat hadis sifat khabariyah adalah tidak maklum kerana mutasyabihat, dan tafwid ulama salaf menjadi jawapan konkretnya, iaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Berarti jangan terjemahkan, cukup kata yad, cukup kata istiwa, cukup kata ain dengan bahasa Arab, dengan makna dia wallahu a'lam bishawab. Itu maksudnya. Okey, pendapat itu berbeza dengan Ibnu Taimiyah yang berkata fal istiwa'u ma'lumun yu'lamu maknahu. Dia dah kata makna dia diketahui. Padahal Imam Malik kata apa? Al istiwa'u ghairu majhulin wal kaifiyatu ghairu ma'lumin. Wal imanuhu wajibun wasu'alu anhu bid'ah. Al istiwa'u ghairu majhulin. Bukannya kita tak tahu yang itu istiwa. Yang itu adalah lafaz istiwa. Iaitu warid. Wal kaifiyatu ghairu ma'lumat. Akan tapi cara dia memang tidak diketahui lah. Tidak diketahui cara dia. Iaitu ma'lumun yu'lamu maknahu. Dia sebut makna wa yufassaru, dan boleh ditafsirkan. Wa yutarjamu, dan boleh diterjemahkan bil lughatin ukhra, dengan bahasa yang lain. Wa huwa minat ta'wili alladhi yu'allimuhu ar-rasikhuna fil. Justru dia kata inilah termasuk takwil yang mana ulama-ulama telah mengajarkannya di dalam ilmu. So kalau hadirin wa hadirat tengok ni, boleh baca dalam ni, dia berlawanan dengan pendapat Imam Sufyan bin Uyainah yang dinukil oleh Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Okey. Sekarang syubhat, beberapa syubhat. Saya nak laju sikit syubhat ini. Syubhat tentang tafwid dan jawapannya. Syubhat yang pertama, laju je. Jika nas mutasyabihat diserahkan maknanya kepada Allah, maka itu berarti di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat lafaz-lafaz yang tidak boleh difaham maknanya.
Padahal Allah menurunkan Al-Quran dengan lisan Arab yang jelas. Ini yang banyak mereka jadikan isu atau mereka bermain untuk menolak kefahaman kita dengan mengatakan kalau macam tu berarti Al-Quran ni turun apa tak jelas makna. Padahal Quran ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bilisan mubin, dengan bil Arabiyah, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka cuba kita tengok juga. Padahal syubhat yang dipropaganda oleh penolak tafwid adalah bahawa tafwid merupakan faham yang menganggap nas-nas tasyabihat tidak ada maknanya. Dan fahaman atau faham seperti ini adalah faham yang batil. Malah Alu At-Taimiyah. Malah Alu Taimiyah ni apa? Keluarga Imam Ibn Taimiyah. Iaitu apa? Yajuzu ayyashtamila Al-Qur'anu ala ma la yufhamu ma'nahu indana. Wa kadzalika qala Ibn Burhan. Yajuzu indana. Wa qala qaumun la yajuzu dzalika. Summa bahasa ashabuna yaqtadi annahu yufhamu ala sabilil jumlah la ala sabilit tafsil. Wa wafaqana Abu Taib At-Tabari. Iaitu Al-Quran boleh mengandungi sesuatu yang tidak boleh difaham maknanya menurut kita. Boleh je. Yang kita tak faham maknanya. Begitu juga ucapan Ibn Burhan bahawa boleh saja Al-Quran mengandungi sesuatu yang tidak difahami. Menurut kita. Segolongan ulama berkata bahawa yang demikian tidak boleh. Kemudian ashab kami membahas bahawa ada ayat yang boleh difahami secara global, tidak jika secara perinci menurut Abu Taib At-Tabari. Padahal dia sendiri berbeza pendapat dalam bab. So mana boleh kita kata bahawa kalau tafwid berarti ada yang tidak diketahui dan seolah-olah Al-Quran itu tidak cukup jelas. Ini salah lah. Okey. Atau lebih jelasnya dengan demikian bahawa ayat atau hadis sifat mempunyai dua makna, ada makna ijmali, ada makna khas. Kalau makna yang pertama ijmali, maka semua ulama tahu. Makna khas, maka inilah yang ditafwid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lalu disebut contoh demikianlah waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Maghlulah hullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Dari makna ayat di atas jelas, iaitu Yahudi menyifatkan Allah dengan bakhil. Kemudian Allah menolak persepsi dusta tersebut bahawa Allah adalah zat yang maha pemurah dan dermawan. Demikian dikatakan ahli tafsir, dan inilah yang disebut dengan makna umum atau ijmali yang tidak ditafwid serta diketahui oleh ulama. Ibnu Juzai lagi, wal muradu biqaulihi bal yadahu mabsutatan annahu jawadun yunfiqu kaifa yasha wa ila nahwi hadza zahaba ibnu Ambari. Ini boleh baca. Atau contoh sabda Rasulullah SAW, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyibah illa akhadhaha ar-rahman bi yaminihi wa in kanat samaratan fatarbu fil kafir rahman hatta takuna a'zama minal jahli. Okey. Syubhat yang kedua. Boleh baca sendirilah dalam bab ni. Adik-adik semua insya-Allah boleh baca. Syubhat yang kedua, tafwid adalah bentuk taktil, iaitu menghilangkan atau mentiadakan sifat terhadap Allah. Ini adalah muskil yang kedua yang mereka lemparkan. Syubhat ini tidak sepatutnya menjadi syubhat jika kita mengetahui makna tafwid. Dan di depan kita telah mengupas dan menguraikan. Tapi sedikit saya tambahkan bahawa tafwid adalah menetapkan isbat atau menyifatkan Allah dengan sifat yang dia sifatkan pada dirinya sendiri atau disifatkan oleh Rasulnya. Dengan sifat-sifat kesempurnaan. Mentazihkan Allah dari serupa dengan makhluk. Serta menyerahkan makna yang dikehendaki kepada Allah. Dan ini bukan taktil seperti taktil sifat sebagaimana yang dituduhkan. Ini jawapannya. Taktil sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Hasan Al-Banna adalah sebagaimana. Kerana apa? Taktil itu dia menafikan sifat itu. So Imam Hasan Al-Banna kata at-talat, maksud dia golongan kedua mentaktil ma'aniya hadhihi ala ayyi wajhin, dengan apa-apa wajah yang siduna bidzalika nafya madlulatiha anillah. Madlul dia langsung tidak ada. Fallahu tabaraka taala indahum la yatakallam wa la yasma', sampai tidak berfirman, tidak mendengar, tidak melihat. Wa haula'il hum mu'attilah. Inilah yang dikatakan mu'attilah. Wa yutliqu alaihim ba'du ulama' tarikhil aqaid al-islamiyah al-jahmiyah.
yang mana menurut setengah ulama akidah-akidah Islam memutlakkan dengan nama Jahmiyah. Lalu syubhat yang ketiga, tafwid sama seperti menganggap jahil ulama salaf. Ni boleh baca. Boleh baca sendiri insya-Allah. Ini semua senang ni. Syubhat yang keempat, syubhat ini berkait dengan dalil-dalil dalam hadis yang ketika Rasulullah. Ini masalah bagaimana mentakwil hadis, membahas kononnya macam mana boleh tafwid padahal ada hadis yang mensyarahkannya. Ini panjang yang insya-Allah adik-adik semua boleh baca sendiri. Saya rasa ini dah jelas. Dah jelas tentang Rasulullah, isyarat dengan tangan dan lain-lain, asar sahabat. InsyaAllah kita berhenti sampai page 96. Yang lain tu boleh baca sendiri. Ada besok hari kita akan masuk sifat Allah yang tidak ditafwid. Dah lambat sangat dan tak jalan-jalan. Dan kau boleh nak khatam ni. InsyaAllah ada soalan? Buka chat. Sekejap. Tak ada soalan? Tak ada soalan dekat chat ya? Kalau tak ada soalan, okey. Kalau tak ada soalan, saya tutup kelas pengajian saya di sini. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ada juga. Adakah menjadi ijma' salaf untuk tidak menterjemah ayat mutasyabihat? Saya belum jumpa perkataan ijma' dalam bab ini. Cuma itu adalah beberapa pendapat seperti Sufyan bin Uyainah dan lain-lain yang berpendapat bahawa tidak boleh diterjemahkan. Kalau perkataan ijma' saya tak jumpa. Sebab itu saya kata ada ulama' yang memilih boleh diterjemahkan sesuai dengan madlulnya. Kalau tak salah ini yang saya baca dalam buku Syekh Sa'id Fudah kalau tak salah. Tentang masalah menterjemah ayat mutasyabihat. Okey. Okey, mungkin sekian saja dari saya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.